bersiaran, ada masanya tergendala, terganggu, itu keadaannya. Tak ni apa yang itu tak boleh lagi, belum on lagi. Jadi saya bersama dengan teman-teman daripada TikTok. Apa khabar anda semua? Dah makan tengah hari, dah makan malam ataupun dah minum petang? Apalah gamaknya. Waalaikumsalam. Saudara Papa Rock, jawatan presiden dipertandingkan pada pemilihan UMNO tidak lama lagi. Tak tahu lagi, masih lagi ada perbahasan, masih lagi dibincangkan di peringkat persidangan, saudara. Saya pun tak faham apa yang sedang yang sedang dibincangkan, saudara. Saudara Sazali daripada Batu Berendam, terima kasih. Saudara SKB 411, saudara Syuhaili, begitu juga dengan saudara AM Kamal, saudara Imam Mas, saudara Puan Faridah Yusof, Pok Mi. Ini kita punya yang ini live ni semua ni, saudara Zamil. Dah start on dah kan? Sebab kadang-kadang saya bersiaran dalam beberapa channel, saudara. Terima kasih saudara SKB, saudara Puan Asma Burhan. Pok Mi, DAP hadir tak? Pakailah baju DAP, bro. Memanglah saudara, teman-teman kita lain ada yang menyindir, ada yang bercakap macam-macam lah, saudara. Dan ini bagaimanalah ini, saya tak nampak pun teman-teman komen daripada ini line ini, komen tak nampak lah, nampak gayanya. Nak cari komen minta telefon lain lah kot, gaya nampak gayanya, sebab saya tak dapat membaca komen teman-teman yang lain. Jadi di sini tak ada komen, tak nampak komen. Saudara, itu keadaannya. Nanti sikit nanti. Selalunya saya buat begini, bila saya tekan begini baru nampak komen gamaknya. Pun belum ada lagi, saudara. Saudara Paparok, macam mana isu MP yang tanda tangan SD yang menyokong? Belum lagi dibincangkan, tapi nampak gaya para perwakilan. Ya, saudara Razak Yusof, saudara Hariza masih belum dibincangkan lah, saudara Paparok. Masih perwakilan masih lagi membahaskan. Hari ini ada perbahasan berhubung dengan usul yang dibawa oleh para perwakilan. Usul utamanya adalah meminda perlembagaan Parti UMNO, iaitu supaya ahli-ahli yang menyokong parti-parti pembangkang dan sebagainya disingkirkan daripada UMNO. Dan usul kedua adalah jawatan ketua penerangan UMNO di peringkat bahagian, sama ada pemuda, puteri dan wanita, mereka juga menjadi perwakilan. Saudara, bagaimanapun semalam wakil daripada Negeri Sembilan, daripada Rambau, membawakan usul tambahan. Ini dibolehkan. Banyak saya melihat ada orang kata boleh ke tak boleh. Saudara Syafiq, dia kata Najib letak jawatan C9, ni 30 lagi teruk. Tinggal jawatan tertinggi. Tak tahulah saya macam mana keadaan persoalan itu. Saudara Hariza, saudara Razak Yusof, yang lain itu tak nampak lah ni. Dia tak naik. Soalan tak naik. Saya ingat minta phone lain lah, yang mana yang nampak ini komen. Siap ada naik, ada tak naik. Baik, saudara. Tak maaf, saudara. Merapu sikit sebab ada technical errors. Saudara Zamil masih lagi tak muncul. Bersama-sama dengan saya hari ini ada 3 bloggers. Saudara Zcon, ini saudara Johari, Atuk Johari, saudara dari Melaka datang. Begitu juga dengan saudara Atan Likas daripada Sabah tapi di sebelah sini. Wak Acong, apa khabar saudara? Saudara Zaitun. Itu juga dengan teman-teman yang lain. Minta maaf saudara, terganggu sedikit saya punya live saya ni, kadang-kadang dari segi teknikalnya ada gangguan. Nak buat macam mana saudara bila kita buat live gini, ramai kawan-kawan yang ada bersama dengan saya. Jadi saya haraplah ini semua ready. Saudara MH dia kata buang semua pengkhianat. Itu terpulanglah, bukan kuasa saya, tapi itulah harapan daripada sidang perwakilan. Mereka lah yang boleh mencadangkan dan sebagainya. Ini
Saya pun tak tahu macam mana telefon saya satu lagi. Tak nampak line apa-apa teman-teman yang bagi komen dan sebagainya. Saudara Alan Chua, saudara Cik Chap. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, saudara. Bila naik sini dah tak ada. Jadi kadang-kadang saya mengharapkan saudara MH kekalkan kepimpinan Datuk Zaid. Saudara saudara Fazir Muslim. Bila pemilihan UMNO sebenarnya banyak orang tak tahu, sepatutnya UMNO ini mengadakan pemilihannya tapi sebenarnya persidangan agung kali ini bukan persidangan agung tahun 2023. Ini adalah lanjutan daripada pemilihan persidangan bagi tahun 2022. 2022 sebab dulu tergendala kerana kita menghadapi pilihan raya umum. Jadi ditangguhkan pada hari semalam dan hari ini secara Perhimpunan Agung UMNO. Dan untuk pemilihan UMNO, jawatan-jawatan UMNO, dia akan berlangsung rasanya dalam lepas pilihan raya negeri lah. Pilihan raya negeri berada dalam saya sekitar katanya bulan Mei. Mungkin bermula Mei nanti persidangan UMNO di peringkat cawangan, bahagian, waktu itulah mereka akan memilih pemimpin, saudara. Itu keadaannya. Jadi bukan perhimpunan kali ini, ya saudara. Perhimpunan yang akan datang. Perhimpunan kali ini adalah lanjutan daripada tahun lepas. Sebab tahun lepas kita sepatutnya mengadakan persidangan tapi ditangguhkan. Dan sebagaimana yang sering kali saya jelaskan bahawa untuk pemilihan persidangan untuk tahun 2023 iaitu dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum, itu yang ditetapkan oleh Kedah, Terengganu dan Kelantan. Jadi saya rasa kalau mahu dianggap itu sebahagian daripada pilihan raya umum, maka mesti selesaikan pilihan negeri. Macam mana pandangan saudara Atan Likas, saudara? Silakan Atan. Baik, Assalamualaikum. Salam bersama Datuk Seri Kamal pada petang ini dan beberapa sahabat lagi, termasuklah my brother Zamil, Ibrahim dan juga atuk yang saya namakan sebagai Ayandah Atuk Johari Harum daripada Melaka. Jadi apabila persoalan dan pertanyaan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Kamal tadi, lanjutan daripada pemilihan ataupun apabila masa sesuai sebenarnya untuk diadakan pilihan raya. Kalau mengikut daripada UMNO, kita akan mengadakan pilihan raya selepas 6 bulan selepas pilihan raya umum. Ya. Tapi kita kena ingat ada lagi 6 buah negeri yang masih belum mengadakan pilihan raya. Pilihan raya negeri. Dan apakah ini bahawa mesti diadakan keseluruhan pilihan raya itu termasuk pilihan raya negeri barulah boleh diadakan pemilihan parti dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang Jadi kita sama-sama menantikan apa sebenarnya keputusan sama ada dilihat ataupun diambil daripada pilihan raya umum itu daripada tempoh tersebut 19 hari bulan itu maka dalam tempoh 6 bulan daripada pilihan raya umum maka mesti pemilihan parti UMNO ini mesti diadakan. Itu yang pertama. Ataupun selepas pemilihan PRN negeri pada 6 buah negeri ini baru bermula 6 bulan daripada tempoh. Barulah boleh dianggap sebagai lepas 6 bulan pilihan raya umum. Selepas daripada 6 bulan itu. Sebab kita kena ingat bahawa pilihan raya negeri ini termasuk juga dalam konteks pilihan raya umum. Betul. Jadi kita sama-sama nantikan apakah ianya akan berlaku dalam tempoh bulan Mei ini ataupun akan dianjakkan. Kalaulah bulan Mei nanti diadakan PRN negeri pada 6 buah negeri, maka kemungkinan ada 6 bulan lagi selepas bulan Mei ini baru ada pemilihan parti. Itu pandangan saya. Terima kasih saudara. Itu pandangan saudara Atan. Saya kenal saudara Atan Likas ni dia kadang-kadang membawa isu-isu yang agak kontroversi dalam halaman-halamannya. Jadi bagi saya melihat kalau itu keadaannya, artinya pemilihan parti akan berada dalam bulan Oktober. Jadi saya minta pandangan pada saudara Zamil. Apa cerita saudara Zamil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap kuat sikit. Kau garang-garang tak cakap kuat orang tak dengar. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada kekanda saya Datuk Kamal Ijaz. Dan juga Atuk Jo dan sahabat kita kerana hadir bersama-sama. Pertama sekali kita nak memeriahkan
PAU, Ya. Persidangan Agung UMNO yang tertunda sejak tahun lalu, Ya. iaitu 2022. Jadi tajuk kita pada hari ini, pertanyaan kekanda kita iaitu PRN ataupun dan juga pemilihan parti. Ya. Waktu mana yang sesuai dibuat. Ya. Jadi sekarang ini kita ada Kementerian Dalam Negeri, Menteri baru. Ya. Taksiran sewaktu kita mendapat keputusan waktu ROS dahulu adalah ketika menteri lain. Ya. Sekarang menteri lain. Jadi kita ini nak hadapi PRN. Dekat sangat dah. Saya dipahamkan mungkin akan diadakan bulan 5. Bulan Mei, ya. Bulan Mei. Dan ketika bulan Mei itu juga, ketika itu kita nak buat pemilihan parti. Tak, ya. Saya nampak macam agak kurang cantik sebab ketika waktu mula-mula pembubaran parlimen dibuat, selalunya serentak di seluruh negara. Ya, ya. Tiba-tiba beberapa buah negeri mereka merasakan tak sesuai dibuat. Ini juga antara yang pertama kali ketika pembubaran parlimen, berkecuali dengan Sarawak lah. Ya. Pembubaran parlimen, tiba-tiba ada beberapa negeri tak mau buat pilihan raya serentak. Itulah kesannya yang Jadi, kita bangkit itu. Jadi apabila kesannya begitu, jadi kita nak tengok apa istilah yang diguna pakai oleh pihak ROS, Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak parti. Adakah sesuai diadakan pemilihan parti ketika kita nak menghadapi PRN. PRU campur dengan PRN. Sebab istilah PRU ini wajib kita rangkumkan PRN juga untuk Dewan Negeri. dengan undangan negeri. Sebab ini serentak di 6 negeri. Ya. Jadi ketika kita nak buat pemilihan parti, nak buat PRN, Ya. jadi nampak macam agak lari daripada tajuk asal UMNO menghantar permohonan ketika itu untuk menangguhkan pemilihan parti. Dan kita dapat keputusan ketika itu adalah selepas PRU 6 bulan. Tetapi sekarang ini dah jadi lain. Apa masih lagi belum selesai. Betul. Jadi apabila belum selesai, kita minta perkara ini dikaji balik. Adakah sesuai diadakan selepas pilihan raya di 6 negeri ini, baru kita adakan pilihan raya. Baik, terima kasih Saudara Azizul. Minta teman-teman lain like, share dan komen. Saudara, begitu juga Saudara Muhammad Syahrul, apa khabar? Saudara Anan Ahmad. Dan ini persoalan tentang tarikh ni. Sebab ini masih lagi banyak orang mentafsir macam-macam. Kepelbagaian tafsir ini dibuat hanya berdasarkan kerana sebab pilihan raya itu tidak diadakan serentak. Sepatutnya seluruh negara serentak pilihan raya. Tapi ini pilihan raya parlimen di seluruh negara. Kemudian pilihan raya termasuk dengan negeri ini ada beberapa negeri saja, iaitu Pahang dan Perak. Dan Perlis. Sedangkan Kedah dan 6 negeri lagi tak diadakan serentak. Ini masalah yang saya lihat bahawa berlaku. Jadi saya minta pandangan ini kita akan berubah pada topik yang lain. Ini kita cerita sebab ini ada menyangkut soal pemilihan parti. Hari ini sedang dibincangkan dalam Dewan Dewan Merdeka. Saat ini bergeduduk ni ahli pada perwakilan mengutarakan pandangan daripada seluruh negara. Inilah suara akar umbi saya, kan? Jadi suara akar umbi memberi pelbagai pandangan terhadap pemilihan jawatan, dan saya nampaklah ada beberapa andaian yang rakyat pun nak tahu juga. Jadi tak jadi pilihan raya ni, jadi tak jadi bukan pilihan raya, pilihan parti. Pilihan raya ni pilihan raya negeri, ya saudara. Saudara Anwar, saudara invite treat. Terima kasih saudara Nazrul. Itu juga saudara Adnan, saudara ini Taram Shah, apa khabar? Taram, terima kasih Taram, kopi sampai. Ada kawan-kawan kita bagi kopi. Baik saudara, saya nak minta pandangan daripada saudara Datuk Johari Harum. Tok, jangan maki Tok ya. Ini saya agaklah kalau dapat fokuskan kamera kepada Tok, dia duduk jauh sikit. Rapatlah sini sikit. Jauh sangat kamera tu tak nampak gambar. Nanti orang kita tak handsome lah orang Melaka. Kan? Tapi cakap kena kuat Tok. Jangan maki orang Tok ya.
Silakan Dok. Okey, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Saya punya cerita punya tajuk hari Ya. tentang pemilihan parti ni. Tak, saya nak bercakap sekarang ni, persoalan sekarang ni, tarikh pemilihan dalam parti. Apakah 6 bulan selepas pilihan raya umum yang kita lalui pada bulan bulan Bukan, kita bulan pemilihan parti itu 19 bulan Februari ya. Sebelum 19. 19 Januari. Kan? Kita 19 Januari dah. 9 apa? Pilihan raya baru ni. Bulan November. November ke? November. Saya pun dah terlupa. 11. Itulah saudara, banyak sangat buat live hari-hari sampai lupa tarikh. Kemana kita pilihan raya tu hari 19 November. So jadi apakah mahu diambil kira? Ni faham tak, kena faham ni ya. Okey. Apakah bermula daripada 19 November tu 6 bulan selepas 19 November ataupun selepas usainya pilihan raya peringkat negeri yang akan diadakan bulan Mei, artinya 6 bulan selepas bulan Mei. Ini kena jelas. Sila bagi pandangan Datuk Johari. Okey, pada saya lah, Ya. kalau mengikut lepas pilihan raya 19 bulan 11, selama 6 bulan, bermakna bulan Mei lah kita akan buat. Itu pemilihan parti. Pemilihan parti. Tetapi masalah sekarang ni bagaimana kalaulah ini ini Tok, bukalah topik tu. Takut apa bos? Saya tak ada Tok COVID ni apa semua ni. Orang Melaka ni kalau kita tak marah dia tak jadilah saudara. Dia marah orang boleh. Bagi nak dia balun orang. Ya? Tapi masalahnya saya rasa bahawa kalau nak diambil kira bahawa tarikh itu bagaimana kalau selepas bulan pilihan negeri, sebab 6 negeri tak buat lagi. Melaka dah lebih awal daripada kita. Allah tahu ni macam lagu sangatlah potiknya. Melaka lebih awal, lepas Melaka Johor, lepas Johor pilihan raya umum. Lepas pilihan raya umum nak buat pilihan raya negeri pula. Lepas pilihan raya negeri, apakah itu dianggap sebagai pilihan raya umum dirangkum semua sekali? Silakan Dok. Kalau saya lah punya pendapat, Ya. lagi lebih baik buat sekali harung. Bajet pun kurang. Ni bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat ya. Bermakna perbelanjaan lebih. Jadi mana kita nak, kalau terlampau lebih duit, mana kita nak cari duit? Jadi, Ya. dia buat serentak lagi baik pada pandangan saya. Ya. Tak, lagi bekerja pun senang. Itulah maksud saya sekarang ni. Sepatutnya kalau mengikut perlembagaan, pindaan perlembagaan yang dibuat tahun lalu, pindaan yang diadakan bahawa dalam pindaan perlembagaan itu dia hendaklah pemilihan parti hendaklah diadakan selepas 6 bulan. Betul. Dia dah waktunya selepas pilihan raya umum. Betul. Tetapi masalah sekarang ni pilihan raya umum itu bagaimana nak adakan sedangkan 6 negeri tak buat lagi. Apakah nak diambil kira daripada 19 bulan November ataupun selepas 6 buah negeri itu? Nak tanya orang Melaka. Silakan. Kalau pada saya, sepatutnya 6 negeri itu ikut sama dengan pusat. Sepatutnya, tapi soalnya sekarang ni 6 negeri itu tak buat sama. Dah sekarang ni dah berasingan. Untuk apa pula dia nak berasingan? Kita satu Malaysia, satu negara. Saudara, nampak saudara. Ini yang saya katakan. Datuk Johari pun dah confused. Dia kata kenapa tak buat 6 negeri sama. Inilah perangai dia orang. Nak buat macam mana? Mula-mula Melaka, lepas Melaka itu pilihan raya negeri, lepas negeri Johor, lepas Johor pilihan raya umum 19 bulan. Kita mau satu sekali harung. Memanglah sepatut sekali harung. Tapi sekarang tak berlaku begitu, Datuk Johari. Korang faham soalan ni. Jadi kita nak fahamkan. Saudara, bayangkanlah saudara, kalau ini YouTuber ataupun blogger macam Datuk Johari ni pun, dia pun confused. Dia pun tak faham. Macam manalah pelai-pelai saya nak faham. Berhubung dengan kedudukan tarikh. Kita mengatakan tarikh pemilihan parti hendaklah 6 bulan selepas pilihan raya umum diadakan. Itu jadinya. Jadi dalam keadaan sekarang ini, apakah 6 bulan selepas pilihan raya negeri? Selamat. Yang 6 negeri lagi tu. Itu maksud saya. Jadi pandangan Tok Johari macam mana? Kesian Tok Johari. Saya tak berapa sangat mengikuti cerita selepas 6 bulan ni. Lagi dulu saya punya anggap memang pilihan raya serentak. Tak ada nak bertingkat-tingkat je. Ini semua cerita bodoh. Itu cerita bodoh. Saya ni bukan kata tahun 60 lebih. Saya dah masuk mana saya tahu. Pilihan raya terus satu hari. Baik saudara, ini confuse bagi sekarang ni. Cerita bodoh. Datuk Johari kita pun dia confuse lain kali dia kata kerja bodoh. Ini bukan kerja bodoh saudara. Ini keadaannya bagaimana saya katakan bahawa tentang berhubung dengan pemilihan. Baiklah,
Kalau kita duk bercakap benda itu sampai besok pagi tak selesai lagi. Tambah-tambah lagi kalau 7 hari tak faham. Macam mana saya nak buat? Macam mana tu nak bagi orang faham tiap malam? Kepahaman saya bahawa mengikut perlembagaan UMNO, pemilihan jawatan dalam parti hendaklah diadakan selepas 6 bulan. 6 bulan selepas pilihan raya umum diadakan. Kita telah pun mengadakan pilihan raya tapi peringkat parlimen. Peringkat Dewan Negeri di 6 buah negeri itu belum selesai lagi. Jadi kalau mesti diselesaikan yang 6 negeri itu, barulah boleh dianggap sebagai pilihan raya umum. Kalau tidak, dia tak jadi pilihan raya umum. Jadi kalau 6 bulan selepas pilihan raya umum, seandainya 6 negeri itu diadakan pada bulan Mei, maka selepas 6 bulan pada bulan Mei lah. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Besar kemungkinan Oktober lah bagi pandangan saya. Baik, saudara. Kenapa saya utarakan persoalan ini? Kerana saat ini dalam Dewan Merdeka, baru perwakilan sedang membahaskan apakah jawatan presiden ini perlu dipertandingkan ataupun tidak dipertandingkan. Dan saya nampak dari majoriti sokongannya perwakilan mereka insaf dan sedar. Mereka mahu mengelakkan berlakunya perbalahan, persaingan. Memanglah setiap kali bila kita mengadakan pertandingan dalam parti, pasti akan berlaku pergeseran dan perpecahan. Ini yang cuba nak dielakkan oleh bukan kenyataan, sebab Presiden mengatakan secara jelas pada hari taklimat begitu semalam, Presiden UMNO kata terpulang pada ini nak buat, saya sedia. I'm ready to fight, katanya pada saudara ini apa kata daripada pendekat KJ ya. KJ salam dengan dia kata I'm ready to fight. Tetapi dalam keadaan begini ada perwakilan yang menuntut supaya jangan diadakan pemilihan jawatan presiden. Ini bukan kehendak presiden saudara. Ini kehendak perwakilan. Presiden kata I'm ready to fight. So apa pandangan Saudara Zamir Ibrahim? Pada pandangan saya, ini satu perkara yang bukan satu perkara yang pelik. Adakah satu perkara yang pelik? Kita gambarkan keadaan ini, keadaan dalam Dewan ini, keadaan para pimpinan mempertikaikan isu ini. Adakah ketika Dr. Mahathir, ketika Datuk Seri Najib mencadangkan ataupun ketika mereka menjadi presiden parti, perkara ini pernah timbul? Tak ada pula bising riuh rendah di bawah menyatakan kegilaan apa ini apa, tak pernah kita dengar. Sepanjang usia UMNO, setahu saya, kalau silap betul lah, sejak UMNO ditubuhkan sehingga ke hari ini, jawatan presiden dan timbalan presiden hanya dipertandingkan 6 kali. 4. Saya silap. Jadi lagi kurang. Ada 4 kali dia. Ada 4 kali saja. Pertama bila Tun Fuad lawan dengan menentang Tengku Abdul Rahman. Yes. Betul berlakunya, akibatnya maka berlaku PAS, wujud pecah. Kemudian berlaku pertandingan antara Selama Palestin lawan Dr. Mahathir. Tun Hussein. Tun Hussein on. Jadi maka berlakulah peletakan jawatan Hussein on sebagai Perdana Menteri. Kemudian 1987 yang mula Tengku Razali Hamzah menentang Dr. Mahathir. Timbul semangat 46 dan berpecah Melayu, angkakan UMNO diharamkan. Dan yang terakhir sekali pada 2018 apabila Datuk Seri Najib mengundurkan diri daripada jawatan presiden dan berlaku kekosongan. Jadi 4 kali. Jadi makna kata 4 kali. Ya, 4 kali. Usia UMNO ni puluhan tahun. 60 tahun lebih. Lebih 60 tahun. Jadi baru tanding jawatan presiden ataupun timbalan presiden 4 kali. Jadi ini bukan satu kegilaan. Kalaulah kata banyak perwakilan ataupun banyak akar umbi, terutama sekali di Dewan sekarang ini sedang dibahaskan isu ini. Jadi adakah benda ini satu kegilaan apa yang diucapkan oleh KJ baru-baru ni? Jadi saya nak nyatakan di sini, menyatakan adakah perwakilan ataupun pimpinan nak dengar suara 2-3 kerat ataupun kita katakanlah 10 orang menafikan suara 2,000 orang lebih perwakilan.
Ya, ya, ya. Jadi untuk itu saya nak nyatakan di sini kita serah kepada perwakilan hari ini. Kalau mereka menyatakan ataupun suara ramai menyatakan tidak mahu adakan pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden, sebagai ahli saya akor. Ya. Walaupun saya juga dalam hati kecil saya teringin juga nak lawan presiden. Saya juga teringin nak bertanding jawatan presiden. Ya, ya. Mana-mana ahli UMNO di Malaysia ini, sama ada di luar negara, kelab UMNO, semua nak jadi presiden. Tetapi tanya pada diri kita sendiri, adakah kita layak untuk menjawat jawatan presiden? Ya. Kalau kita jadi presiden, tetapi kita jual parti ini kepada parti lain ataupun orang lain, tak guna kita jadi presiden. Ya, 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 ya. So, bagaimana pandangan saudara Atan? Ya, kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, apabila kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden kita semalam ready to fight. Sebenarnya pada pengamatan saya bahawa KJ ini gagal untuk menghayati kata-kata daripada Presiden. Dia maksudkan itu ready for fight itu adalah untuk bersedia untuk menyerang pihak musuh, PPBM dan sebagainya. Bukannya bersedia untuk bertanding presiden, tetapi kerana dia bersemangat, KJ ni bersemangat, maka dia anggap itu sebagai bersedia untuk pertandingan. Tidak, saudara Atan. So, ini persoalan sekarang ni, apakah perlu jawatan presiden ini ditandingkan ataupun tidak? Artinya ada orang menuduh bahawa mengatakan bahawa presiden tidak mahu ada pertandingan kerana takut dan sebagainya. Sebab itu presiden mengatakan, bagi saya tak ada masalah, I'm ready to fight. Itu maksud saya. So, apa pandangan saudara Tan? Baik. Kalau kita lihat, sejak daripada dahulu lagi yang seperti mana sahabat kita jelaskan, cuma presiden ni ada 4 kali saja pertandingan. Dan kita kena faham dalam demokrasi, pertandingan ataupun tidak itu dengan suara majoriti itu pun dikira sebagai demokrasi. Jadi hari ini apabila kita dengar perbahasan dalam Dewan, terdapat beberapa perwakilan daripada negeri-negeri termasuk daripada Pasir Putih, Kelantan, daripada Perak tadi, kemudian apabila usul dibawa semalam daripada Rembau, Negeri Sembilan, jelas bahawa sebenarnya pemilihan presiden dan timbalan presiden ini tidak perlu dipertandingkan dalam keadaan masa sekarang. Masa sekarang. Kepentingannya sudah jelas. Kita nak stabilkan politik dalaman, kita nak jadikan parti kita ini tidak huru-hara, tidak berpecah lagi seperti mana kejadian-kejadian pemilihan pada masa-masa yang lalu. Datuk Agama. Dan kemudian yang ketiga, kita mengambil pendekatan fik aulawiyat, mengambil mudarat yang kecil berbanding mudarat yang besar. Apabila ada pemilihan parti saudara, maka akan terjadi mesti terjadi perpecahan ataupun rasa tidak puas hati kepada golongan-golongan yang kalah. Mungkin mereka akan menarik sokongan ataupun berkecil hati, kecewa dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita sebagai ahli parti akar umbi, kita melihat juga selari dengan pandangan-pandangan daripada perwakilan, juga pandangan daripada 140 ketua-ketua bahagian. Kita berpendapat bahawa jawatan presiden dan timbalan presiden ini tidak perlu dipertandingkan untuk kali ini, Datuk Seri Kamal. Kerana disebabkan apa yang saya jelaskan, fakta-fakta yang saya jelaskan pada hari ini. Itu dahulu. Tak, sebab ada pihak yang menuduh. Saya perlu menjawab ataupun memperjelaskan pada pelayar-pelayar kita bahawa ada pihak yang menuduh mengatakan bahawa pertama sekali presiden, timbalan presiden takut nak bertanding. Mana kalau bertanding tu maka kalau kalah nanti hilang jawatan dan sebagainya. Ini menimbulkan banyak bagi saya banyak andaian lah. Ada yang mengatakan bahawa kalau bertanding berlaku perpecahan, jadi tidak perlu pertandingan. Kalau bila tak ada pertandingan, artinya presiden takut. Presiden dah perlu menjawab dalam keadaan begini. Satu. Yang kedua, waktu saat ini UMNO sedang diserang dalam dan luar. Sebab itu saya tengok ada pelayar tadi, dia kata kalau boleh lah, dia kata kalau boleh janganlah. Dia kata sebab apakah ini tak ada tajaan daripada parti luar. Apakah parti luar masuk campur? Sebab itu saya katakan, tolong jangan campur ini masalah berhubungan dengan parti UMNO. Anda orang luar. Kan? Ada pula ahli yang dipecat sebagai ahli UMNO pun menyebut-nyebut pula nak bercakap soal pertandingan presiden itu dan ini. Sebab sekarang ini, sebagai yang katakan tadi, saudara dengar perwakilan sedang membahaskan secara jelas
dan tuntas. Ini kita tak boleh menafikan kehendak akar umbi. Setiap perwakilan yang hadir pada hari ini di Dewan Merdeka, mereka mewakili suara akar umbi. Apa yang dilontarkan. Tapi ada pihak mengatakan ini macam seperti dah ditune. Ataupun sudah pun diatur. Jadi saya minta pandangan Saudara Zamil, apa sejauh mana benarnya persoalan ini, apakah benda ini sudah diatur? Sebab ini perlu dijelaskan, saudara. Saya nampak banyak tulisan, saudara. Pada pandangan saya lah, saya lari tajuk sikit lah. Ya. Saya lari tajuk sikit. Sebab saya agak geli hati pun ada. Ya. Kecewa pun ada. Ya. Rasa marah pun ada. Ya. Sebab beberapa kenyataan daripada sahabat-sahabat kita yang sangat tergila-gila nak bertanding kali ini. Ya. Apabila sebelum ini sewaktu parti dalam keadaan yang sangat lemah. Ya. Selepas 2008. Ya. 2018. Ya. Banyak pimpinan kita yang gila nak bertanding kali ini. Sebelum ini mereka lari duduk dalam gua. Okay. Dan kegila apabila 140 ketua bahagian, kalau saya tak silap, menyatakan tak perlu ada pertandingan. Ini ditimbulkan ataupun dinyatakan oleh KJ sendiri. Ini satu kegilaan. Saya nak nyatakan di sini sekurang-kurangnya UMNO membenarkan ataupun membiarkan pertandingan ini open. Dan maksud dia di sini, dia tanya akar umbi nak ada pencalonan, terserahlah. Tetapi kebetulan beberapa bulan sebelum pemilihan ini kita dah tangguhkan persidangan agung tahun lalu. Jadi sekarang ni ada usul. Ada usul. Persidangan Agung UMNO adalah satu badan ataupun satu keputusan yang kita buat, keputusan tertinggi untuk parti lah. Untuk parti. Jadi kalau lah kata ada usul daripada bahagian-bahagian yang datang, ini bukan 3-4 bahagian. Betul? Ya. Yang datang ni 191 bahagian yang mewakili akar umbi di bawah. Ya. Jadi wakil-wakil mereka ada di sini. Jadi kalau lah kata keputusan mereka tak mau bagi ada pertandingan untuk elak, kita baru saja selesai pilihan raya umum, parlimen dan sebagainya. Dan kita akan hadapi lagi pilihan raya negeri. Ya. Jadi kita tidak mahu bibit-bibit perpecahan. Tidak ada dalam mana-mana pertandingan. Kalau ada berlaku pertandingan presiden, mesti ada perpecahan. Sebab tukang kempen sebelah sini dan sebelah sana tidak akan memuji lawan dia. Dan satu lagi yang saya nak beritahu kepada yang menyatakan ini kegilaan atau apa. Saya nak nyatakan kita balik ke parti lain. Saya nak bagi contoh parti PAS. Jawatan presiden berapa kali dibuka. Ataupun tidak pernah ada pertandingan langsung untuk jawatan presiden PAS. Keadilan pun. Jadi makna kata, tidakkah itu gila? Kalau nak cakap pasal demokrasi. Jadi maksud saya di sini, sebelum ini, bukan ini pertama kali Datuk Seri Zahid dengar suara akar umbi. Akar umbi kata desak suruh pilihan raya. Dia desak Perdana Menteri untuk adakan pilihan raya. Dengar suara PAU. Dan kali ini juga, kalau PAU kata jangan bertanding, takkan dia nak langgar arahan ataupun keputusan perhimpunan. Dan saya juga melihat begini, Saudara Zamil, saya merasakan kita nak membersihkan, ini pandangan saya lah, saya bukan ada orang membuat kuasa dan sebagainya. Kita nak membersihkan UMNO ini daripada politik wang. Kan? Kita dah bercakap nama UMNO ni banyak orang kata busuk lah, huyahu lah, apabila mengatakan ini bersangkut dengan politik wang. Apabila berlaku pertandingan, pasti akan ada politik wang. Ini persoalannya. Dalam kalau kita bercakap orang yang bertanding dia guna wang. Jadi ada baiknya untuk sementara waktu ni ceasefire. Selatan kita ceasefire untuk tidak memikirkan soal pertandingan. Bila sebut saya pertandingan, maka sebagaimana selalu saya katakan, jong pecah, kayu yu kenyang. Bila berlaku pertandingan, pastilah apik lempang ni mula start cari makan. Jadi apakah mereka ini merupakan agen-agen, broker-broker yang merasakan perlu untuk diadakan pertandingan supaya ngap
Itu yang paling penting. Baik, saudara. Kita tak usah cakap lagi soal itu. Mungkin malam nanti akan ulas lagi. Dan sekarang ini kita bercakap pula ni soal, saya melihat saudara Zamir, saudara Atan, persidangan kali ini perwakilan tak banyak membicarakan persoalan kehidupan rakyat. Contoh, sebagai katakan, contoh kesan daripada kenaikan OPR yang akan membebankan rakyat. Yang kedua, harga getah hari ini di pasaran sudah turun sampai RM2 1 kilo. So ini tentulah akan membuatkan kehidupan rakyat juga turut terkesan. Ketiga, saya baru dipahamkan rupanya warga kita, warga Felda, ini yang membuatkan saya terkejut. Ada beberapa perwakilan saya jumpa dan teman-teman daripada kawasan Felda, rupanya mereka sepanjang berada dalam Felda hari ini, mereka tidak diberikan penyata. Apakah berapa hutang mereka tahun ini, berapa dah bayar. Tidak disediakan penyata tahunan. Jadi mereka pun dalam keadaan yang tak pernah tahu berapa, apakah mereka masih berhutang dengan syarikat koperasi Felda, apakah tanah mereka itu milik mereka sebenarnya. Dan ini tidak dilakukan dan ini tidak dibicarakan oleh perwakilan. Apa pandangan saudara Atan? Ini minta pandangan sebab ini menyangkut soal kehidupan rakyat. Kita ada satu question session lah. Ya, Tan. Baik, terima kasih Datuk Amir. Ya. Sebelum itu saya lupa nak nyatakan bahawa kita ucapkan salam takziah kepada keluarga Ramis Rao, ya. Ramis Rao yang telah meninggal dunia pada pagi tadi Ya. 5 lebih. Ya. Ramis Rao merupakan pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya. Jadi kita ucapkan takziah kepada keluarga mendiang ni. Ya. Baik. Kita pergi. Kita juga amat terasa Datuk Seri bukan setakat isu Felda, isu OPR dan banyak lagi isu-isu rakyat pada hari ini. Kos sara hidup yang tinggi ayam, telur ayam berkurangan dan harga-harga meningkat ini Datuk Seri. Kenapa perwakilan pada hari ini kurang untuk membicarakan tentang masalah-masalah rakyat? Sepatutnya kita Parti UMNO sejak dahulu lagi kita adalah pejuang. Pejuang dalam memperjuangkan hak-hak ataupun kepentingan rakyat. Inilah yang berlaku sepanjang 61 tahun dahulu apabila kita berkuasa sebagai Kerajaan Barisan Nasional sebelum kita kalah pada PRU yang ke-14 2018. Tetapi pada kali ini kita nampak bahawa perwakilan lebih tertumpu kepada isu-isu nak berebut kuasa, nak pertandingkan jawatan presiden, timbalan presiden, sehingga kita lupa masalah rakyat sebenarnya adalah masalah yang terbesar untuk kita. Ini yang persoalannya. Ini yang perlu kita nak ambil, nak tackle masalah mereka supaya Datuk, kita nak pastikan rakyat ini kembali menyokong parti kita dalam PRU yang ke-16. Ini yang kita sepatutnya perlu perjuangkan. Tetapi agak duka cita juga apabila perwakilan lebih banyak tertumpu kepada isu-isu nak perjuangkan, nak pertandingkan presiden dan timbalan presiden. Soal jawatan. Tapi kita kena ingat, ketika 2018 apabila kali pertama kita kalah, orang-orang ini tidak muncul. Mereka hilang, masuk gua dan sebagainya. Tidak membantu parti. Apakah kerana hari ini kita sebagai kingmaker, ada 30 kingmaker, maka orang-orang ini kembali nak berkuasa disebabkan kepentingan inilah, Datuk. Saya bukan setuju dengan pandangan saudara Atan bahawa bila melihat UMNO ni seolah dah jadi kingmaker, nak mula pegang jawatan. Dulu lari letang pukang. Tak gitu saudara Atan? Betul. So nak tanya apa pandangan saudara Zamir Ibrahim? Cakap boleh, jangan maki orang Dia yang sebenarnya seluruh ahli politik ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, seluruh ahli Parlimen Malaysia, termasuk juga pimpinan UMNO, pimpinan PKR, DAP, PAS dan terutama sekali sekarang ni Parti Bersatu, semua sibuk berpolitik daripada sebelum PRU, lepas PRU dan sehingga sekarang. Dan inilah antara punca masalah rakyat terlupa. Sebab duk asyik nak berpolitik. Isu UMNO ini sekarang ni, pemilihan UMNO dan sebagainya, isu UMNO dan sebagainya, mereka kita cakap Datuk ambil terima call, dapat mesej Datuk Zamir ni tak concentrate lah. Bukan, maksud dia di sini. Mereka sentiasa berpolitik sehingga lupa untuk bincang soal perjuangan rakyat dan sebagainya. Isu harga getah pun silap-silap menteri pun pening.
Menteri pun tak tahu silat-silat, pokok getah pun dia tak biasa pegang. Ini jadi apabila timbul isu harga getah, dia pun pening. Saya cuma minta menteri yang baru ni jangan duk cerita waktu hujan pergi menoreh lah macam tu. Saya minta begitu. Jadi inilah antara punca di Malaysia ini. Di Malaysia ni sebab ahli politik, ahli parlimen, Dewan dengan Negeri sentiasa main politik. Sehingga terlupa nak bincang isu keperluan rakyat dan sebagainya. Sebab habis PRU yang lepas, kita ada PRN lagi. Jadi untuk itu lepas PRN ada pemilihan parti pula. Ada pemilihan parti pula. Jadi saya minta lah. Selepas ini, selepas selesai PRN nanti, tolong selaraskan kembali agar di waktu di hadapan nanti PRU yang ke-16 kita buat serentak di seluruh negara. Sebab kalaulah kata ini berlaku, isu rakyat kita nak bincang waktu mana. Dan sekarang ni waktu pemilihan lagi, walaupun waktu pemilihan parti UMNO, saya dipahamkan parti Gabungan Perikatan Nasional pun duk sibuk, duk tanya, duk cuba kempen untuk calon-calon tertentu dalam UMNO. Parti Pejuang pun. Parti Pejuang, Parti Bersatu duk sibuk tentang isu presiden dengan timbalan presiden UMNO. Ni apa punya gila ni? Itu baru betul kegilaan. Apakah dengan adanya pertandingan itu sebenarnya itu kegilaan? Apakah orang Melayu ni tak habis-habis berpolitik? Macam saya kata tadi lah, harga getah turun sampai RM200 atau mungkin RM1.90 bagi 1 kilo. Apa nak jadi pada pelanggan-pelanggan penerima getah? Saya amat bersimpati dengan kehidupan mereka. Nanti mana? Saudara Zamir ni mula saya nak tengah dia dah lari dah. Kemudian kehidupan Felda masih lagi tidak ditangani setuntasnya. Jadi saudara, dalam keadaan begini, Felda tidak ditangani, kehidupan petani tidak ditangani, peladang tidak ditangani, nelayan juga tidak ditangani. Jadi persoalan. Sedangkan bagaimana yang Saudara Zamir bangkitkan sebentar tadi, tak habis-habis ceritanya kita ni pemimpin bercakap soal politik. Cerita soal UMNO, lepas UMNO nanti ada pula gabungannya daripada parti MCA pula pemilihan. Lepas tu berbalik pula pada parti PKR. Baru saja lepas jawatan timbalan presiden. Kemudian akan ada pula pemilihan dalam PAS, ada pemilihan daripada dalam. Tapi sepanjang masa menjadi masalah lagi apabila pilihan raya umum sepatutnya diadakan serentak. Mereka pula yang meminda-minda jadikan bulan pilihan raya untuk parlimen, kemudian baru negeri. Negeri pula ni dah 6 negeri. Dulu Melaka, lepas Melaka Johor. Jadi sampai bila masanya pemimpin nak menjaga kehidupan rakyat. Ini persoalannya. Dan saya nampak apa yang dilontarkan Saudara Zamir ada benarnya. Maksud saya di sini tadi, selepas selesai lah. Ini dah ada orang panggil berapa menteri besar buat gila babi pun tak apalah. Selesai ni. Selesai 6 negeri ni, kita minta kerajaan bincang balik dengan negeri-negeri. Maksud dia di masa akan datang PRU yang ke-16, tolong buat serentak termasuk Sarawak. Jadi apabila selesai nanti, selesai PRU 16, jadi ada masa dekat 5 tahun, 6 tahun untuk kita bincang pasal harga apa untuk rakyat dan sebagainya. Dan satu lagi saya nak nasihat kepada pimpinan parti-parti lain. Tak perlu kacau lah kalau pemilihan parti-parti lain. Kan? Jadi taklah nampak sentiasa berpolitik. Jadi ini juga ada masa, sebab contohilah negara-negara lain. Macam England, Amerika, macam Amerika contoh. Dia 5 tahun sekali aja. Cukup lah. Jadi waktu selepas pemilihan presiden selesai, Presiden Amerika selesai, dia berbincang pasal rakyat dan sebagainya. Jadi harga getah ke, harga sawah pula dah, astagfirullahaladzim, harga padi ke dan sebagainya dapat difikirkan dengan sebaik-baiknya oleh menteri. Ini tidak politik. Politik. Macam saudara-saudara Lembang, apa khabar saudara Lembang? Saudara Syam Johari pun ada sama malam ni, kita kat sini ya. Tiba-tiba muncul saudara Izzuddin. Power tu Malao ni memang Malao ni tak jaga makan. Jadi saya nak bertanya kepada saudara Atan Likas. Jadi persoalan ini sampai bilakah kita mau menoktahkan kegiatan politik pemilihan? Dia bukan politik saja ini, Datuk Zamir. Masalahnya macam mana kita menjadikan pemilihan dalam parti
Jadi ketua bahagiannya, jadi pemilihan majlis tinggi. Lepas satu parti, kemudian baru ada pilihan raya. Lepas pilihan raya, datang pula pilihan parti lagi. Sedangkan pemimpin tak habis. Masanya tak selesai, hanya memikirkan soal jawatan. Bagaimana mereka tangani rakyat. Macam tadi Saudara Zamir menerangkan, akhirnya menteri pun tak tahu getah naik tak naik. Macam mana pandangan Saudara Tan? Ya, pada saya, masalah utama dan pertamanya, celaru politik pada hari ini bermula daripada langkah Sheraton, Datuk Seri. Apabila Perikatan Nasional menarik ataupun PPBM menarik sokongan daripada kerajaan Pakatan Harapan ketika itu kerana mereka gila kuasa, nak berkuasa. Disebabkan itu, hari ini kita melihat bahawa kemungkinan pada setiap tahun dalam tempoh sepenggal 5 tahun ini kita akan berhadapan dengan pilihan raya. Tak berhenti. Tak berhenti. Jadi bila masa kita nak tumpukan masalah rakyat, kita nak fikirkan. Sebab itu saya katakan berdosa lah ahli politik ni pada rakyat. Sebab itu nanti apabila setahun nanti pilihan raya Sabah ataupun Sarawak, kita dah memikirkan bagaimana kita nak dapatkan political mileage untuk menarik sokongan, kita nak bagi gula-gula kepada rakyat. Kemudian tahun hadapan kita buat lagi perkara yang sama. Berulang sampailah 5 tahun. Dan saya bersetuju dengan pendapat sahabat kita Zamir. Kita nak kena buat balik peraturan bahawa negara kita ini mesti seluruh negeri mesti kembali kepada buat satu pilihan raya umum semua serentak supaya selepas itu dalam tempoh 5 tahun Datuk, kita boleh menjaga rakyat, memikirkan masalah-masalah rakyat, Felkra, Sarawak ni semua Jadi kita tak berpolitik sepanjang tahun berbanding kalau kita lihat negara jiran kita Indonesia. Apabila habis pemilu, pembangkang pun dijemput menjadi duduk dalam kerajaan. Mereka bangunkan negara kita. Tetapi dalam negara kita ni tak habis 5 tahun itulah bercakaran, bercerita tentang politik. Habis rakyat nak hidup pun susah. Pembelaan terhadap rakyat tidak dapat terlaksana. Tak ada. Jadi punca utama dia saya lihat bahawa kegilaan ataupun kerakusan Perikatan Nasional. PPBM itu sejak daripada 2020 apabila mereka menarik sokongan kepada kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Akhirnya Datuk Seri, berlakulah apabila PRU, PRN negeri ini berasingan. Dan sampai bila kita nak berasingan begini? Apakah sampai PRU ke 16, 17, 18? Jadi selepas ini kita minta kepada kerajaan baru, kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga timbalan presiden kita iaitu timbalan Perdana Menteri memperhalusi suara-suara dan kehendak akar umbi bahawa kita kembalikan seperti mana dahulu semua negeri kena serentak adakan PRU pada semua negeri supaya dalam tempoh 5 tahun akan datang sebelum PRU akan datang kita dapat membela masalah-masalah rakyat keseluruhannya Datuk Seri. Okey, saya nak tanya last sekali lah. Ini nak tanya pada saudara Johari, Pak Atuk Johari ni. Pesan sekali jangan maki Jadi sampai bila lah orang politik nasib berpolitik, akhirnya perjuangan rakyat dilupakan. Soal Felda, soal Risda, soal getah, soal pesawah, soal petani, soal nelayan. Mereka tidak dapat memikirkan, asyik-asyik fikir soal jawatan saja. Sila ni Tok Johari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya lah. Yang mana Perdana Menteri kita mengeluarkan rakyat kena dibantu dulu. Rakyat diutamakan. Tapi saya tengok sekarang rakyat yang bekerja di kampung memang susah sekarang ni. Susah Tok Memang susah. Di Melaka pun Memang. Kawasan Tok lah. Mana lah. Kata ada 1 ekar getah. Kalau uncang memang susah. Tapi penjawab awam memang disanjung-sanjung. Bela. Atuk ni tak malam duk marah sangat pada kerajaan kena bagi kenaikan gaji ni. Apa hal ni tu? Rakyat mampus. Rakyat sekarang orang kampung mampus. Yang buat cangkul, nak buat parit, mesin gumput, kacun orang kampung mampus. Tok, rakyat Datuk marah betul kan kenangan kerajaan. Betul, kalau kerajaan tak menjaga rakyat ini rakyat kampung bukan tak muni, dia muni. Saya beritahu. Sama anak berair ni. Dah bulan 1 5 dah tengah bulan dah. Bila bantuan BKM ke AFM ke bila nak kasih orang kampung ni? Telur dah mahal. Telur mahal Bila saya sebut telur mahal ni Atuk gelak pasal apa? Atuk kena jawab lah. Kenapa telur mahal? Atuk gelak tahu kenapa? Telur mahal. Barang pun mahal. Barang mahal.
dah lah orang kampung tak bekerja. Kalau penjawat awam ni 25 bulan tetap ada duit dekat jolok plastik dekat ini dinding keluar duit. Tapi orang kampung nak jolok mana? Nak jolok kat tu jangan mencarut tu. Saya dah pesan tu. Ini rumah nak jolok kat mana? Aha. Saya harapkan Perdana Menteri yang baru ni tolonglah orang kampung. Rakyat pun menderita. Jadi macam apa yang diwawarkan dulu pada Muhyiddin, saya nak jaga ketika pula rakyat satu Malaysia ni. Itu Muhyiddin cakap. Tak, saya bercakap pada tu. Okey, yang itu khas. Saya kata sekarang ini, isu kita sekarang ni UMNO masih lagi bersidang lagi ni. Ya, mereka membicarakan soal pemilihan parti dan sebagainya. Sampai bilakah orang UMNO ni tak habis-habis? Ataupun bukan saja orang UMNO, orang politik, semua parti-parti politik tak habis-habis menjalani perjalanan politik saja. Bila masanya mereka nak menangani kehidupan rakyat. Perdana Menteri mengatakan kerajaan perpaduan ini adalah untuk menangani derita rakyat. Ikut cakap Atuk tadi, rakyat memang teruk menderita. Bukan? Itu pandangan saya. Jadi dalam keadaan begitu, apa harapan sebagai orang lama lah? Harapan saya untuk kerajaan ni ambil tahu dari segi kehidupan rakyat. Ya. Mau tahu. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun bukan daripada kayangan. Dia pun daripada asal kampung juga. Dia mesti tahu. Dia lebih ceruk Tok Kun lagi. Dia mesti tahu kedudukan rakyat orang kampung susah macam mana. Dia timbalan Perdana Menteri pun datang daripada Bengal Datuk. Kawasan nelayan. Kampung juga. Ya. Dia tahu ni kehidupan orang kampung dan rakyat ni. Okey, terima kasih Tok Johari. Saya minta pandangan saudara Jamil Ibrahim. Saya kadang-kadang seriau juga bila saya jemput tamu-tamu saya ni, kadang-kadang tambah-tambah lagi jemput Tok Johari. Tapi saya dah warning awal, jangan mencarut Tok. Dia kata, saya boleh layari beliau dalam 10 malam, 11 malam. Sila layari halaman Atuk Johari. Dia ATOK saya ya. Atuk Johari Melaka. Malam tu, kalau malam tu saya seriau juga. Tapi bagus juga tu, 11.30 malam tu mencarut tu dapat lagi kita je hiburan sikit. Nak dicarut siapa lagi tak tahulah, Atuk lah tulang. Dan begitu juga dengan saudara Zamil. Saudara Zamil Ibrahim ni dia pantau ubat silap. Dia balus macam. Dan sahabat saya saudara Atan Likas. Atan Likas ni dia daripada Sabah, dia berani yang bukan-bukan kadang-kadang tu. Masing-masing ada dia punya followers, ada dia punya pengikutnya. Dan apa pandangan saudara akhirnya tentang Perhimpunan Persidangan Agung UMNO tahun ini? Kita tanya saudara Zamil Ibrahim dulu. Okey. Kita cuma minta lah pada para perwakilan dan juga para pimpinan kita buatlah satu keputusan yang baik. Nama apa untuk memastikan terutama sekali kita nak hadapi PRN pada beberapa bulan yang mendatang ini. Dan saya juga berharap agar pencabar calon-calon tertentu yang cuba nak menawarkan diri pada pemilihan yang akan datang. Alhamdulillah kita demokrasi. Tetapi dalam waktu demokrasi juga, dalam perlembagaan parti juga, kita juga ada tertera di situ bahawa keputusan utama ataupun keputusan yang wajib kita follow, kalaulah kata satu-satu keputusan di PAU diambil, usul itu diterima pakai, kita juga wajib hormati. Jadi satu lagi pula, pemilihan parti ini bukan untuk tahun ataupun pada pemilihan yang akan datang ini saja. Sebab kita tidak buat pemilihan parti untuk jawatan Presiden UMNO seumur hidup. Kita juga tidak buat pemilihan parti untuk jawatan Timbalan Presiden seumur hidup. Jadi Presiden dan Timbalan Presiden dia ada 2-3 tahun. Kalau kali ini tak boleh lawan, cari jalan yang terbaik, kempen elok-elok, perbetulkan parti elok-elok, pulihkan parti elok-elok. Jangan duduk rosakkan parti, jangan duduk sebut parti ni sesat, parti ni gila, parti ni macam tu. Kempen pelan-pelan 2-3 tahun ni, lagi sekali punya pemilihan masuklah. Dan kalian yang cuba
yang saya lihat dalam secara rasmi tak rasmi yang cuba menawarkan diri untuk jawatan presiden, timbalan presiden dan sebagainya bukan umur 85 tahun. Bukan umur 93 tahun. Macam tidak ada hari esok untukmu. Besok ada lagi. Besok masih ada. Esok masih ada. Kita ambil contoh mudah. Anwar Ibrahim. Dia pernah sebut perkataan kalau tidak hari ini, hari besok. Kalau tidak bulan depan, bulan hadapan lagi. Jadi makna kata tidak tahun ini, tahun hadapan. Jadi kalian ini kebanyakan muda-muda lagi. Ada masa lagi untuk membina kekuatan dalam UMNO. Jadi makna kata di sini kalau lah kata kali ini keputusan PAU tidak memihak pada kalian yang ingin sangat-sangat gila-gila nak bertanding. Lagi sekali pemilihan, lawanlah presiden ke, pengurusi tetap ke, pemeriksa kira-kira ke, lawanlah. Okay? Tak, saya tengok F1 dia tulis, dia kata Syahidan Kasim tak ada, tak meriah. Jadi kata besar dia. Kesimpulan dia. Akhir ini saya nak ucapkan terima kasih kepada pembahas-pembahas, wakil-wakil daripada negeri-negeri yang membuat ucapan yang baik, yang positif, yang negatif. Apa itu semua kita dalam satu keluarga. Jadi kita nak bertanding pun dalam satu keluarga. Jadi janganlah kita nak bertanding saja tiba-tiba ada macam bapa kita lah. Kadang-kadang keputusan keluarga tidak bagi kita pergi masuk askar. Kita akur lah, kita masuk polis. Itu saja. Ini keputusan keluarga. Kalau keluarga tidak membenarkan, kita nak gagah apa lagi? Kalau lah kata mau juga nak jadi ketua keluarga, saya cadangkan lawan dengan Muhyiddin, jawatan presiden. So, isi borang. Betul. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Saudara Atan, macam mana pandangan saudara Atan Jekas? Baik, pandangan saya begini petang ini akan menentukan segala-galanya. Sama ada presiden dan timbalan dipertandingkan ataupun tidak. Tapi sebelum keputusan diambil, saya nak mengharapkan bahawa perwakilan pandang jauh. Ingat dan sayangi parti ini. Dalam ucapan veteran UMNO pada sebelah pagi tadi, dengan keadaan teresak-esak dia menangis dia memerhatikan bahawa dia amat prihatin apabila ada pertandingan dahulu 3 kali pertandingan maka akan berlaku perpecahan. Tertubuhnya parti PAS, tertubuhnya semangat dan perpecahan dalam UMNO. Dan kali ini saudara kita tak mahu lagi dalam keadaan kita dah terumbang ambing, kalah hanya ada 30 kerusi ini, kita tidak lagi memerlukan perpecahan yang lagi besar daripada parti UMNO. Jadi saya nak menyeru kepada mereka-mereka yang berhasrat ni lah, yang teruja sangat nak menjadi calon-calon presiden dan timbalan presiden, fikirkan kembali, fokuskan matlamat kita sebagai pemimpin. Mereka ni pemimpin lama dah tu. Bukan calang-calang, bukan macam kita tak ada jawatan dalam parti, tetapi kita memikirkan bahawa parti itu lebih utama daripada kepentingan peribadi. Kepentingan individu ataupun pemimpin itu sendiri. Waiman, dalam keadaan sekarang kita hilang kuasa, kita memerlukan semangat kerjasama bersatu padu untuk bersama-sama dengan presiden, timbalan presiden untuk kita kembalikan sokongan mandat rakyat itu lebih utama berbanding dengan masalah kita nak bertanding presiden ataupun tidak. Yang kedua, kesimpulan kedua, apa gunanya kita dalam keadaan sekarang ini kita nak masuk bertanding dalam keadaan dahulu kita kalah 2018, orang-orang ni tak masuk bertanding pun. Saya kira bahawa kepentingannya di sini adalah seperti mana saya katakan tadi, kita sebagai kingmaker. Apabila kita kingmaker, mereka menjadikan subjek utama dan perkara pertama yang mereka nak adalah jawatan presiden parti dan timbalan presiden. Kepentingan ini, saudara, saya kira berhati-hati perwakilan yang ada pada hari ini yang akan mengundi. Kepentingannya, Datuk, apabila saya lihat pandangan peribadi saya, apabila mereka menang, golongan-golongan yang tidak bersamaan dengan presiden menang dan menguasai parti, saya kira mereka akan tarik sokongan. Walaupun ada kenyataan awal KJ, kononnya dia akan menyokong Anwar Ibrahim apabila dia terpilih sebagai presiden. Saya nak ingatkan bahawa KJ ini hanya pandai bermuka-muka dan adalah seorang opportunist politik dalam parti kita hari ini. Kemana dia 2018 saya nak persoalkan. Komitmen dia kepada parti dan menyokong presiden ataupun mantan presiden pada masa dahulu, Datuk. Jadi kesimpulannya, saya minta perwakilan muhasabah dan fikir balik kepentingan parti berbanding kepentingan peribadi ataupun mereka menyokong suara-suara daripada
gerakan luar parti kita ini yang bersungguh-sungguh sekarang bercakap padahal kita yang adakan pilihan raya parti-parti luar pula yang teruja tak yang boleh sibuk, tidur menyebuk tak boleh tidur mandi tak basah makan tak kenyang ini saudara. Terima kasih saudara atas. Saudara, kita ni waktu sentiasa mencemburui kita. Dalam suasana tertentu ada waktu-waktunya kita bergurau senda. Saya berterima kasih kepada saudara Zamel, saudara Atan, saudara Tok Johari. Alhamdulillah hari ni nampaknya Tok Johari dia nak telajak sikit, dia ada kawal sikit. Kalau dia off track tadi, pening saya juga jawab saya sebab live saya ni tidak menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar. Kita menyantuni. Kita adalah warga cinta damai. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis. Tapi yang paling penting bagi saya sekarang ni, saya yakin ketetapan perwakilan hari ini, saya dengar tadi, apabila wakil daripada veteran UMNO menzahirkan harapan dan pandangan. Ini pandangan orang lama. Bapa tidak mau melihat anaknya berselerak. Tidak ada bapa yang mau melihat rumah tangganya dalam keadaan yang berantakan. Tidak ada bapa yang mau melihat rumahnya terbakar. Tapi jangan kerana rumah terbakar, bapa mau disingkirkan. Ini persoalannya. Jadi bagaimanapun kita jumpa lagi jam 9.30 malam dalam Amir Hijaz Fan. Dan yang paling penting saya mengucapkan jutaan terima kasih pada sahabat saya, Saudara Zamir Ibrahim, Saudara Atan Likas, Saudara Atuk Johari. Jangan kurangkan sikit mencarut. Teruskanlah berkarya. Teruskanlah untuk memberi penerangan, pencerahan pada warga cinta damai. Sekian, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.